Firman Allah Ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya pada orang miskin, anak yatim dan orang ditawar. Sabuni berkata, mereka beri makan makanan sekalipun mereka perlu dan inginkan pada golongan fakir yang tidak memiliki sesuatu pun. Anak yatim yang kematian ayahnya ketika kecil, dan tawanan perang di kalangan musyrikin. Al-Hasan Basri berkata, Rasulullah SAW bila mendapat tawanan akan menyerah sebahagiannya pada orang Islam. Saya bersabda, berihsanlah kepadanya dan berilah makan dan minum selama 2 atau 3 hari. Kemudian ia berkorban kali itu. Yani para sahabat berkorban jaga tawanan perang. Dan Rasulullah SAW tak ada penjaga. Dan kalau kita baca sejarah penjara dalam Islam, dia bermula pada zaman Umar Khattab, di mana Umar Khattab membeli beberapa buah rumah untuk dijadikan tempat menahan pesalah. Sehingga pada zaman Kerajaan Umayyah, barulah penjara ni popular. Tetapi Syekh Mutawalli Sya'rawi memberi satu komentar yang cukup menarik. Dia kata, kenapa zaman Nabi SAW tak ada penjara? Kerana masyarakat bersifat memenjarakan orang salah. Ya, masyarakat memenjarakan orang salah, mendidik orang salah. Seorang yang masuk dalam kota Madinah dipenjarakan oleh masyarakat Madinah, dia akan keluar sebagai orang baik dan beriman. Masyarakat yang bertanggungjawab. Macam kita warden penjara, jaga. Kalau warden penjara tu okey, yang keluar pun okey lah. Kalau warden penjara tak apa okey, yang keluar pun tak apa okey. Tapi masyarakat Islam zaman Nabi SAW, bila seorang bersalah, yang akan hukum dia masyarakat semua. Seorang bila buat kesalahan, masyarakat semua hukum, tak perlu ada penjara. Ya, bagaimana kehebatan masyarakat zaman Nabi SAW. Ketika Rom dan Parsi ada penjara, saudara jangan kata, oh, lama tu Ustaz, orang tak kenal penjara. Bukan. Rom dan Parsi dah ada penjara. Nabi hidup pada zaman kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Tapi Nabi berjaya wujudkan suasana masyarakat yang hebat tanpa penjara. Ini suatu, kita katakan, luar biasa pendidikan Nabi SAW. Yang orang Islam kena belajar macam mana kita nak minimumkan penjara, bukan banyakkan penjara. Kerana kalau kita makin banyak penjara, makin banyak bantuan, artinya kita tidak percaya dalam mendidik. Kita perlu tukar sistem, sehingga penjara makin kurang, bantuan makin kurang. Bahkan kalau boleh, bantuan bila keluar penjara jadi hafiz belaka. Biar jadi macam tu pula. Biar dia hafal Quran. Syarat pembebasan hafal 15 juzuk, kita kurangkan banyak-banyak. Dia dah ada Quran yang dah ada, insyaAllah. Dia okey, dia baik. Tapi bila kita beri main, makan, dia keluar, dia cuma dapat dunia dalam penjara, maka dia tak akan berubah. Sebab hanya agama yang boleh ubah manusia. Dunia tak boleh ubah. Agama mengharapkan hari akhirat, mengharapkan redha dan keampunan Allah, ni yang boleh ubah manusia. Walau sejahat mana pun dia. Tapi dunia tak boleh ubah manusia. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah untuk sembahyang pada malam hari kecuali sedikit daripadanya, iaitu seperduanya, atau kurangi daripada seperdua itu sedikit, atau lebih daripada seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Sabuni berkata, tinggalkan selimut, bangunlah segera untuk solat malam, untuk kamu bersedia dengan arahan yang mulia dan tugas yang berat, itu berdakwah pada manusia, menunjukkan mereka dengan agama baru. Kemudian diterangkan cara beribadat kepada Allah sama ada separuh malam, kurang atau lebih, dan dikendaki dengan waktu yang panjang itu, yang tidak kurang daripada 1/3 malam, tidak lebih daripada 2/3 malam. Ibn Abbas berkata, qiyamul lail fardu, dan wajib atas Rasulullah SAW. Baik, ulama' berselisih adakah qiyamul lail wajib pada Nabi SAW. Sebagaimana dinakalkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah oleh Imam Al-Qastallani rahimahullah. Setengah menyatakan qiyamul lail wajib sebelum Nabi SAW dapat solat fardu 5. Qiyamul lail itu wajib. Setengah mengatakan solat qiyamul lail menjadi sunat selepas Rasulullah SAW mendapat kefarduan solat 5 waktu. Itu satu pendapat. Pendapat kedua menyatakan solat malam bukan wajib bagi Nabi SAW dan sunat kepada umatnya. Ia termasuk khususiat Nabi SAW. Dan kita dapati secara umumnya Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Secara umum tak pernah. Kalau Nabi tertinggal, Nabi akan ganti di siang hari dengan solat 12 rakaat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Nabi katakan tertinggal semalam qiyam, maka Nabi akan ganti 12 rakaat siang hari. Dan sini Nawawi rahimahullah mengambil istinbat dalam kitab Riyadhus Shalihin
seorang yang tertinggal rutin pada waktu malam ibadat, maka boleh digantikan siang ni. Yang ditinggal rutin dia beribadat waktu malam, baca Quran ke, wirid ke, qiyam, maka dia boleh ganti pada siang ni dengan solat sunat. Hadis pula yang berkait dengan kelebihan ini. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir wal rakib 'ala al-mashi." Hendaklah yang kecil beri salam pada yang besar. Yang budak kecil beri salam pada orang tua. Yang berjalan beri salam pada orang duduk. Yang sedikit beri salam pada yang ramai. Yang menunggang beri salam kepada yang berjalan. Ini dia sebut adab. Tapi kalau siapa nak mulakan dulu, maka ia paling terbaik. Ini cara adabnya. Adabnya yang menunggang memberi salam. Disebut di sini orang menunggang dia akan beri salam pada orang berjalan. Bukan orang berjalan beri salam pada menunggang. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada orang tua beri salam pada kanak-kanak, itu menunjukkan kebaikannya. Sebagaimana Nabi SAW memulakan salam pada semua orang. Nabi yang mulakan salam pada wanita, bukan wanita mulakan salam pada Nabi SAW. Nabi mulakan salam pada kanak-kanak. Nabi mulakan salam pada sahabat di bawahnya. Nabi tidak menunggu orang beri salam. Itu sifat tawaduk Nabi SAW. Namun Nabi juga meraihkan sifat masyarakat. Sifat masyarakat dia seorang tunggu. Kalau budak tak beri salam, pantang dulu gitu. Budak ni tak reti pun. Kita nak budak ni hormatlah status kita, yang berilah salam. Maka itu sifat normal kita manusia. Nabi raih sifat itu. Sifat dan menjaga adab supaya kanak-kanak kita kalau jumpa orang tua berilah salam. Yang berdiri berilah salam pada orang duduk dan sebagainya. Tetapi asas ni terkeluar sekiranya seorang yang memulakan salam, maka dia terbaik dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man bada'a bis salam. Orang paling baik siapa yang mulakan salam. Dan ini akhlak Rasulullah SAW. Kita mulakan salam, baguslah kita. Kita beri salam kat isteri, kita beri salam kat anak-anak kita, kita beri salam pada pekerja kita, kita beri salam pada orang muda kita. Bagus. Kalau orang segan. Tapi beri salam ni jangan sombong. Ada orang beri salam tapi sombong. Assalamualaikum. Oh, sombong. Beri salam dengan penuh rasa sayang, penuh keikhlasan, senyum. Assalamualaikum. Sombong. Assalamualaikum. Tengok, lewat. Orang macam ni tak betul. Para ulama menegur bentuk salam macam tu. Dalam masyarakat kita nanti ada. Yang cara beri salam tu macam nafas gerak. Dia tak beri salam, aku beri salam. Tapi beri salam aku ni mikir sikit dah. Kita nak marah dia tak beri salam. Kita mau beri salam, tapi macam sinis. Sini kita buat. Maka itu tak betul. So, berilah salam yang betul-betul. Kita tak rugi apa-apa. Kita kena ingat, beri salam ni kita menegakkan keamanan atas dunia. Kita mendoakan keamanan atas dunia, kata Nawawi rahimahullah. Makna beri salam, kata Nawawi rahimahullah, kita azkar, kita tegakkan keselamatan, keamanan atas dunia. Kita boleh duta keamanan atas dunia. Sebab itu salam ni setiap kali kita berseladi meninggalkan kesan dan rahmat pada rumah kita, pada keluarga kita, pada kawan kita. Walau dia tak jawab, tak ada masalah. Soal kita diajar dalam Islam, buat baik bukan kerana respon tindak balas orang, tak. Akhlak mengajar pada kita buat baik tanpa kita mengharapkan tindak balas orang. Kalau saudara beri salam dia tak jawab, aku tak nak bagi salam dia tak jawab, nanti berdosa dia. Itu tak betul kaedah. Salam tetap beri salam, dia tetap meninggalkan bekas dan kesan. Paling kurang saudara mula-mula tak jawab, lama-lama kita beri dia pun salam, slow je. Nak kabur ego. Lama-lama saudara barangkali jawab Waalaikumsalam dengan ikhlas. Tapi kita jangan serik bila buat baik. Sebab bila kita buat baik, kita nak pahala, bukan nak respon orang tu. Pahala di sisi Allah. Setiap kali kita buat dapat. Sama juga macam kita tegur, kita nasihat, kita dakwah. Saat saya dakwah tak ada orang nak dengar, saya nasihat tak ada orang peduli. Sebab kita nasihat ni kerana Allah. Dia beri pahala Allah. Kalau Allah tak nak beri pahala di samping tu orang yang kita nasihat dengar, maka itu satu kemuliaan. Tapi kalau orang tu tak dengar, Tuhan beri pahala, itu juga satu kemuliaan. Bukan makna kita tunggu orang tu sabarlah kita nak tegur. Tak. Tegur artinya pahala. Beri salam artinya pahala. Ini kelebihan dalam Islam kita. Dari hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Bila kita sebut Bukhari, Muslim, kita tak akan sebut lagi hadis itu sahih. Memang sahih. Bukhari, Muslim sepakat ulama. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As katanya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, apakah Islam yang terbaik? Kata Nabi SAW,
tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'araft wa man lam ta'rif. Bukan wa man lam ta'rifu, wa man lam ta'rif, dimatikan fa. Kamu memberi makan, mengucapkan salam pada siapa yang kamu kenali atau tidak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man at'ama musliman ja'ian, at'amahu Allah min thimaril jannah." Siapa yang memberi makan orang Islam dengan yang lapar, nescaya Allah memberinya makan lebih baik di syurga. Hadis riwayat Abu Nuaim dan juga disebut oleh Al-Hindi dalam kitab beliau Kanzul Umman, dan sanad hadis ini kata Imam Munawi hadis ini dhaif. Tapi dhaif dalam bab fadail boleh, tak ada masalah. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, "Silatul rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammirna ad-diyara wa yazidna fil a'mali." Menghubungkan silaturahim, berakhlak mulia, baik kejiranan, boleh memakmurkan negeri dan menambahkan, memanjangkan umur. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dan juga Ahmad. Kata Suyuti dalam Jami' As-Saghir, hadis ini isnadnya hasan, bagus, baik. Dan tahqiq daripada Musnad Ahmad oleh Al-Arnaud, itu Syekh Shu'aib Al-Arnaud menyatakan hadis ini rijalnya sahih. Maknanya dengan kata mudah hadis sahih. Dengan bahasa mudahlah hadis sahih. Artinya saudara, kalau kita lihat deretan himpunan hadis, kelebihan kita beri makan, kelebihan kita hubung silaturahim, kelebihan kita bangun solat malam, kelebihan kita melakukan, menyebarkan salam antara sesama kita, ia suatu perkara yang melayakkan kita menjadi ahli syurga. Kerana itu kita berdoa pada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk beramal dengan amalan-amalan seperti ini, dan memudahkan kita menjadikan ia sebagai satu ilmu untuk disampaikan kepada Allahu a'lam bissawab. Apakah kelebihan dan keistimewaan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala? Tahu Sayyidina Uthman merupakan menantu Nabi SAW bagi dua putri Rasulullah, sehingga digelar sebagai Zul Nurain. Sehingga kata Nabi SAW, kalau aku ada lagi anak perempuan, aku akan kahwinkan lagi. Dan kita tahu Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang banyak menyumbang untuk perjuangan Islam. Bahkan cukup satu kelebihan yang Nabi SAW menyatakan, "Man ishtara bi'rar rumah adman lahu jannah." Siapa yang beli telaga Raumah, aku jamin di syurga. Maka Uthman yang membeli telaga tersebut dan mewakafkan secara percuma kepada umat Islam. Maka ini kelebihan Uthman bin Affan. Dan cukuplah kelebihannya juga sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin, Khulafa' Islam yang ketiga. Secara ijma' umat Islam memilihnya. Maka ini kelebihan Uthman yang tiada tara, tiada tanding. Dan kelebihan Uthman itu kita kena selalu sebut. Khususnya kita kesian pada sahabat-sahabat Syiah kita yang menafikan kelebihan Uthman, bukan melaknat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka golongan Syiah ni, seorang kepala-kepala tu kita tak kisah sangat, yang bawa-bawa ni, yang cuma hanya takjub beberapa perkara tentang negara Iran, terus jadi Syiah. Jadi kita nak sedarkan dia betapa Islam memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum. Ada sahabat bernama Uthman, dan bagaimana akrabnya Uthman dengan Ali. Mereka memertuakan dengan orang yang sama Nabi SAW. Nabi yang menjamin Uthman syurga, Nabi yang menjamin Ali syurga. Artinya, kenapa menghina pada sahabat? Syiah-syiah yang kita nampak makin subur kat Malaysia. Apakah nama kitab yang banyak menyumpungkan? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Saudara, dalam Musnad Ahmad, dia khususkan kepada nama sahabat. Semua kitab yang dimulakan dengan istilah musnad, maka dia akan letakkan nama sahabat Hasan, Husain. Dan kita kena tahu Hasan, Husain so dia tak banyak juga hadis. Sayyidina Hasan yang meriwayatkan 6 hadis. Ini saudara kena tahu bila Rasulullah wafat, umur Sayyidina Hasan berapa tahun baru. Muda lagi, dia tidak sempat meriwayatkan daripada Nabi SAW secara banyak. Sayyidina Ali meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW banyak, tapi tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain. Kerana umur Sayyidina Ali pendek berbanding Ibn Abbas, berbanding Abu Hurairah, berbanding Abdullah bin Umar, berbanding sahabat yang disebut sebagai abadilah, mereka paling banyak hadis. Namun di sana ada satu cubaan untuk menyandarkan hadis itu banyak pada Sayyidina Ali. Khususnya orang-orang Syiah lah. Antara buku terkenal ialah kitab Nahjul Balaghah. Saya pun sempat beli juga.
Nahdul Balagha tahun 1955 saya beli. Nahdul Balagha mengimpungkan kata-kata senari, adik-adik daripada senario Allah Ta'ala. Tapi ada yang benar daripada Nabi SAW, ada yang tambahan. Ia ditahqiq oleh Syekh Muhammad Abdul. Dia cuba untuk memurnikan kembali supaya tidak menjadi manipulasi nama senario Allah Ta'ala. Senario sahabat yang mulia, tapi ada orang manipulasi. Dan Nabi SAW pernah menyebut, wahai Ali, kamu akan menjadi seperti Nabi Isa. Seperti Nabi Isa yang mengagungkan kamu, mentuhankan kamu, yang memuliakan kamu, yang membencikan kamu, mengkafirkan kamu, yang benci kamu, mengutuk, melaknat kamu. Jadi Nabi dah beri amaran akan ada golongan yang melampau, muji melampau, kutuk melampau. Dua-dua kita tak nak, kita bersederhana. Senario dia Allah Ta'ala macam sahabat Uthman, macam Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka ialah ahli syurga yang dijamin oleh Nabi SAW. Kita tidak bercakap lebih pada itu. Dia tak bercakap macam Syiah yang menganggap Ali sampai Allahu mempertuhankan dan sebagainya. Ini golongan Syiah. Apakah minyak gaharu dan minuman dari daun gaharu merupakan sunnah Nabi SAW? Ini disebut sebagai ud, minyak ud dalam bahasa Arab. Sebenarnya kalau sunnah Nabi SAW, Nabi banyak pakai al-misk ataupun kasturi, aroma kasturi, al-misk. Hukum seorang melakukan kebaikan tapi niatnya bercampur kerana Allah dan kerana perkara lain, contoh beri zakat untuk galakkan cukai, mengelakkan cukai, pergi haji kerana ada cuti. Saudara, yang sebab-sebab keduniaan memang kita akan perolehi bila kita buat benda akhirat. Bahkan dalam Quran sebut yashhadu manafi'a lahum, untuk kamu lihat manfaat dunia kamu. So, kalau sebab itu tidak mencacatkan sebab akhirat, tak ada masalah. Contoh, saya pergi Mekah sambil-sambil saya berniaga. Kalau dia tidak mencacatkan ibadat saya dan niat saya, pergi tak ada hal. Saya sambil-sambil mengajar, saya jual kitab misalnya. Ia tidak memberi mudarat pada agama saya, tak ada hal. Dan tidak mengganggu keikhlasan saya. Saya pergi haji ni sebab ada cuti. Ia tidak mengganggu keikhlasan. Betul lah, tak ada cuti nak pergi macam mana? Sebab ada cuti lah saya pergi haji. Jadi sebab-sebab duniawi atau manfaat duniawi yang tidak bertentangan dengan Islam, tak ada masalah. Dia tidak mengganggu keikhlasan kita pada Allah. Kalau mengganggu, saya semayang ni bukan apa, nak dia menantu haji tu. Haji tu kalau semayang dia menantu. Ini dah mengubah. Jadi kalau sekiranya saya kata manfaat duniawi tidak mengubah, Imam Ahmad bin Hanbal, bila dia pergi haji, sambil-sambil dia pergi kubek jemaah haji dan ambil upah untuk belajar tahu. Sebab Imam Ahmad ni kurang belajar. Dia berapa orang imam ni, dia tak kaya macam Imam Syafi'i tak kaya, Imam Ahmad tak kaya. Imam yang kaya ni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ni semua saudagar. Ayah mereka jutawan Melaka, tinggal mereka kaya. Tapi Tuhan nak tunjuk, baik kaya, baik miskin, macam mana mereka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Imam Syafi'i miskin, Imam Ahmad miskin. Imam Ahmad cerita, aku kalau nak mengaji, nak belajar, pergi haji dulu, pergi kubek jemaah haji, dapat upah, ustaz mengaji hadis balik. Sambil dia buat haji, sambil pergi kubek. Artinya manfaat duniawi tidak salah dalam Islam. Artinya kalau kita buat benda-benda agama, ada benda-benda duniawi keliling kita, kalau tidak mengganggu. Bolehkah kita bermain alat muzik seperti gitar dan drum? Alat muzik bukanlah isu utama sebenarnya pada pandangan saya lah. Walaupun ada orang menganggap isu utama. Isu utama alat muzik tadi mengiringi apa? Dia mengiringi apa? Kalau dia mengiringi lagu-lagu yang mungkar, persembahan yang menjolok mata, yang bertentangan dengan syariat, maka di situ bermula haram. Tapi kalau sekiranya alat-alat muzik tidak mengiringi perkara-perkara seperti ini, bahkan kita lihat bagaimana Ar-Rumi, Ibn Rumi, bagaimana Al-Farabi menggunakan gitar untuk dikatakan mewujudkan suasana ketuhanan dalam diri dia. Lagu-lagu ketuhanan di Kuba. Bukan kita tahu gitar ni orang Islam buat. Arab panggil gisarah. Boleh masalah dari gitar. Gisarah, gitar. Gambus orang Islam buat. Tapi mereka menggunakannya untuk ketuhanan, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alat-alat muzik jauh mana dia mengiringi benda tu. Kalau dia mengiringi benda baik, maka baik. Kalau dia mengiringi benda tak baik, maka tak baik. Sebagaimana saya mengikut pandangan Syekh Allamah Yusuf Qaradawi dalam buku beliau Al-Islam wal-Fan, Islam dan Kesenian. Ini kalau saya nak dapat penjelasan lebih baik, saya beli buku tu lah, Al-Islam wal-Fan, Islam dan Kesenian.
dan diterjemah dalam bahasa Melayu di Pustaka Darussalam, Pustaka As-Salam, Pustaka Salam, Pustaka Salam. Muzik dan Islam oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Dan saudara akan dapat pandangan-pandangan hujah-hujah yang kuat. Saya cuma menyebut secara umum bahawa kalau dia begini yang baik, baik. Tak baik, maka tak baik. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Mawafaqina bihi ma'alina ja'li ma'alina ma'afa'na wa'afa'na ma'alamtana. Allah yassir wa tu'assir wa tamin lana bil khair. Walhamdulillah.